السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تؤسر، رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. وأما بعد. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita berkumpul di masjid kita ini, di rumah Allah ini, dan dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan menyambung kuliah kita setelah kita berhenti untuk 2 bulan 3 bulan sewaktu PKP itu. Jadi insya-Allah malam ni kita akan meneruskan pengajian kita, dan mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebaikan untuk kita semua, mengurniakan keimanan dan ketakwaan atas amalan yang kita lakukan, dan juga atas kesabaran kita dalam menghadapi wabak ataupun pandemik bagi COVID-19 yang masih ada lagi hari ini tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk ataupun kita akan meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Kabair ini, dosa-dosa besar, dan kita masuk pada dosa yang berikutnya, iaitu wanita menyerupai lelaki dan lelaki menyerupai wanita. Jadi dosa besar yang akan kita bincang malam ini ialah apabila seorang lelaki tuan-tuan dia menyerupai wanita, ataupun sebaliknya seorang wanita jadi lelaki. Ni tuan-tuan mungkin dia jadi betul-betul lah. Dia pergi Korea ke, dia pergi Thailand ke, dia buang dia punya, buang apa buang lah tuan-tuan tau. Yang jantannya tu nak jadi perempuan, tuan, buang. Ataupun mungkin tak ada kot dia tambah dia nak jadi lelaki, tuan ya. Jadi ini hukumnya adalah berdosa besar, tuan ya. Jadi insya-Allah kita akan bincang malam ni. Dan hari ni juga ada penyakit yang namanya apa? Dalam banyak di dalam Facebook dan sebagainya, Instagram ya, orang hantar gambar dia jantan jadi perempuan. Kan? Tuan-tuan ada masuk apps tu? Ada download face apps namanya. Nak nyebut pun tak erti, tuan ya. Jadi sebelah gambar dia betul punya lelaki, nama Ramli, sebelah tu dia tukar jadi perempuan. Ramlah, tuan ya dah. Tuan ya. Sebelah tu nama Salim, sebelah lagi nama Salimah. Muka dia juga tapi jadi perempuan. Ini juga telah dibincangkan tuan-tuan ya, dan juga haram hukumnya. Dan Allah Ta'ala jadikan Salim lah. Ya dah. Tuan ya, nak pergi apa pula, nak tukar jadi Salimah, jadi Salmah dan sebagainya. Ataupun orang perempuan, sebelahnya Salimah, sebelah jadi Salim. Haram hukum. Walaupun main-main tuan-tuan. Walaupun main-main, gambar kita ubah jadi macam tu, jadi macam ni ya, sebab dia berkait dengan jantina. Ada dulu apps yang umur tuan-tuan sekarang ni 40, 50, dia boleh jadi umur 80. Tak apalah, sedar diri sikit nak tua. Ya tak?
Tuan-tuan kan, tengok, ui tua aku nanti jadi rupa ini. Berjanggut berapa semua. Ini tuan-tuan nak jadi perempuan pula. Jantan nak jadi perempuan. Mana maunya? Hukumnya haram, tuan ya. Jadi itu secara kita kata main-main pun tak boleh. Berlakon pun tak boleh, tuan-tuan. Dia nak bagi orang gelak, nak bagi orang seronok, dia pun jadi macam perempuan kan. Banyak kan dalam TV tuan-tuan tengok cerita-cerita lucu, cerita-cerita lawak kan. Orang lelaki pakai baju perempuan, pakai kain batik, bubuh, make-up semua kan. Misal elok je bertaringnya. Tapi ada berbincu juga tuan-tuan ya. Itu juga hukumnya haram. Walaupun tujuannya berlakon nak gelak-gelak seronok, nak main-main, nak berlawak-lawak, juga hukumnya haram. Tuan-tuan ya dah. Yang bila Allah Ta'ala dah jadikan kita sebaik-baik kejadian ya. Imam tadi baca tuan-tuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jadikan kita ni tuan-tuan sebaik-baik kejadian. Ya. Tuan-tuan ya. Maknanya kalau dah lelaki tu, lelaki. Ini perbincangannya banyak lah tuan-tuan ya. Ada yang kata ini anugerah Tuhan. Walaupun Allah Ta'ala jadikan dia tu lelaki, tapi emosinya, jiwanya, perwatakannya perempuan. Jadi salah pula Allah Ta'ala situ. Tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah kita akan bincang tajuk itu malam ni tuan-tuan. Baik. Suatu lagi penyakit moral di zaman moden ini, iaitulah kegemaran lelaki menjadi meniru kelakuan dan gerak-geri wanita. Lelaki pakai baju perempuan, nak jadi perempuan tuan-tuan ya. Bahkan sampai peringkat buat operation, pembedahan untuk jadi perempuan. Dia tetap lelaki. Kalau dia mati tuan-tuan, walaupun dia telah menjadi perempuan, dia tetap diuruskan sebagai lelaki. Kalau yang jadi tukang mandi mayat, tak tahulah tuan-tuan, ngeletuh gitu. Dia lelaki, tiba-tiba mandikan mayat, dah memang perempuan. Jadi perempuan. Sedangkan asal lelaki, dia mesti diuruskan oleh orang lelaki juga. Tuan ya. Jadi maknanya ada orang yang menjadi penyakit hari ini, dia suka nak jadi macam perempuan. Ikut jalan, ikut cara bercakap, lembut, pakaian kan, dia ikut. Tuan-tuan ya. Yang demikian ini adalah dilarang oleh syariat Islam. Maknanya agama kita tuan-tuan melarang perbuatan ini. Sebab itu kalau anak kita ada nak ke arah macam tu tuan-tuan, kena dia ni. Kena dibagi keras balik. Suruh dia main hujan, panjat pokok nyoh, panjat pokok empelam ya. Sekarang ni panjat pokok durian, naik kerobor, suruh dia. Iya tuan-tuan, jangan biarlah dia nak masak-masak, dia nak jadi lembut. Esok takut jadi, bukan tak boleh masak tu, tapi kalau dia masak lembut, bahaya. Takut dia jadi macam ni. Lelaki yang nak jadi perempuan. Ada tuan-tuan. Dulu tahun 2-3 tahun dululah tempat saya kerja tu, ada student kita lah. Dia memang lahir-lahir ni, dia seorang lelaki di rumah dia tu. Dia dengan bapak dia lah. Lain tu adik-beradik dia 6-7, campur dia 7 ke 6 macam tu lah. Maknanya semua perempuan. Jadi dia memang, dia lebih cenderung, dia sukanya berkawan dengan orang perempuan. Kalau dia masuk ke situ, tuan-tuan, dia tak kawan lelaki. Kalau dia pergi duduk, dia pergi kat perempuan. Kalau makan, dia pergi kat perempuan kan. Jenuh juga kita tuan-tuan. Panggil, nasihat, kamu lelaki pergi main bola. Petang ni saya nak tengok kamu dekat padang. Kalau kamu tak ada dekat padang, menjaga. Turun dia tuan-tuan padang. Tapi orang pitul juga. Mungkin masa dia kecil dulu, ialah dia duduk bercampur dengan kakak dia, dengan adik dia perempuan. Jadi dia terbiasa macam cara hidup perempuan. Tuan. Dia boleh pergi ke mana-manalah, berjalan-jalan tuan-tuan, ke bandar, ke Ipoh sebagainya. Dia pergi dengan geng-geng perempuan tu. Dia seorang lelaki. Tuan, dia pula rasa macam diri dia tu perempuan. Ini kadang-kadang dia berlaku tuan-tuan kerana apa? Kerana tidak dilihat daripada kecil dia. Sebab itu kita lah, kalau anak kita ada yang macam itu tuan-tuan, kena ubah cepat-cepat. Bagi dia main bola.
Ya dah, dia kotor tuan-tuan, lecah, beronyi apa semua tak apa. Sebab nak jadikan dia lelaki tu. Ini kadang-kadang kita takut, kamu tak usahlah main hujan ni, main bola nanti karang kotor jangan. Esok lama-lama dia main nak patung. Kalau jadi lelaki tuan-tuan, mesti jadikan dia lelaki tuan-tuan ya. Sebab kita takut berlaku benda ni. Dia kalau dia seorang boleh tahan tuan-tuan. Dia pergi mana-mana kan, dia jumpa kawan dia 2 orang, 3 orang cukup lah. Habis lah tuan-tuan, dia tak akan jadi lelaki tu. Itu yang malam-malam siang macam kita sebut tadilah. Siang nama Ramli, malam dah tukar Ramlah. Pakai baju kurung. Ini berlaku tuan-tuan, di pusat-pusat pengajian berlaku. Ya? Itu kena jaga-jaga tu tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Katanya tuan-tuan, la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata dia tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, Allah mengutuki, melaknat. La'ana, lu'ina ni mana Allah Ta'ala melaknat. Allah Ta'ala menyampah, Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala kutuk, Allah Ta'ala tak suka. Siapa dia tuan-tuan? Wanita-wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki-lelaki yang menyerupai wanita. Orang perempuan ni kalau tuan-tuan tengok dalam statistik lah, di Malaysia terutamanya dah, orang lelaki, orang perempuan yang menyerupai lelaki ni tak ramai. Ada tuan-tuan, apa dia orang panggil? Pengkit, tomboy semua tu kan. Ada tuan-tuan tapi tak ramai. Dia yang ramai yang ni, yang lelaki nak jadi perempuan tuan-tuan ya. Jadi ialah kadang-kadang tuan-tuan badannya Masya Allah, ada sado tahu sado, berketul-ketul badan, tapi ya Allah bila berjalan bercakap, tu yang heran tuan-tuan ya. Jadi dia meniru gerak-geri dia, menyerupai tuan-tuan, dilaknat oleh Allah SWT. Dan dia kata lelaki-lelaki yang menyerupai wanita. Maknanya orang lelaki kalau dia menyerupai wanita, sama ada dari segi perkata, dari segi perwatakannya, cara dia bercakapnya tuan-tuan, cara dia memakai pakaiannya ya, dia menukar atau menyerupai yang sebalik daripada jantina dia, maka dia dilaknat Allah Ta'ala. Tuan-tuan ya. Tu hari ni lagilah kan tuan ya. Kadang-kadang masuk dalam Facebook gambar dia tu lelaki tuan-tuan, tapi pakai macam perempuan. Pakai bra lah, lepas tu buat tarik bahu sebelah macam seksi lah kononnya. Tuan bubuh. Jadi dia dah jadi tak malu tuan-tuan, ambil gambar bubuh sana bubuh sini, dia rasa benda tu normal bagi dia. Bahkan kadang-kadang tuan-tuan yang jadi masalah pula, ada orang yang meraihkan dia. Ada orang yang kata janganlah kamu buat dia macam tu, dia manusia biasa juga. Itu dosa dia dengan Tuhan, yang kamu pergi kacau buat apa? Itulah tanggungjawab kita dah tuan-tuan, tanggungjawab umat Islam, tanggungjawab orang beriman. Dia kena menegur mana tak betul, dia kena mencegah kalau dia ada kuasa, bukan dia meraihkan. Ada orang lelaki nak jadi perempuan, kita kata tak apalah, raihkanlah dia. Ini satu gifted, satu anugerah yang Allah Ta'ala telah beri kepada dia. Dia bukan nak jadi orang itu, Tuhan jadikan dia begitu. Senang je kita nyalahkan Tuhan ya tak? Sedangkan benda tu boleh kita perbaiki dan kita atur dengan cara yang sepatutnya lah tuan-tuan ya? Yang kita kata berdasar kepada pengalaman-pengalaman tuan-tuan kan. Ada orang yang memang dia dulu lelaki, lepas tu jadi macam perempuan, kita panggil maknyah lah, senang dah. Lepas tu bila dia nasihat, ada orang bagi dia motivasi dan sebagainya, akhir dia bertukar. Bukan kita meraihkan. Ni kita raihkan, tak apa, dia duduk dalam kumpulan dia, biarlah sampai peringkat hari tu tuan-tuan dah. Kita tak kata siapa-siapa lah bincang nak cari tandas pula, nak buat tandas untuk demo. Kan bincang sampai peringkat menteri tuan-tuan. Nak buat tanda untuk demo ni. Jadi bila kita buat tu, mana kita tuan-tuan tahu sendirilah tuan-tuan jawab. Patutnya kita kena kumpul demo ni
buat satu program untuk perbetulkan mereka. Sebab benda ni dosa besar. Tu sampai ke, yang lagi bimbang sampai peringkat kepada nantinya tuan-tuan, berlaku liwat dan sebagainya. Kan banyak-banyak ni dia jadi apa? Jadi duduk di lorong-lorong tuan-tuan ya, jadi pemuas nafsu kepada orang lelaki tuan-tuan ya. Jadi itulah tuan-tuan ya, maknanya Allah Taala melaknat orang yang macam ni untuk mengelakkan daripada berlakunya tuan-tuan perkara-perkara yang lebih teruk daripada itu. Baik. Di dalam riwayat yang lain, Allah Taala mengutuk wanita-wanita yang berlagak seperti lelaki. Ini dia kata berlagak ni maksud samalah. Ini riwayat yang lain dan riwayat Imam Abu Daud. Dan dalam riwayat yang lain lagi, Allah SWT mengutuk lelaki-lelaki yang berlagak seperti wanita ataupun pondan, dan wanita-wanita yang berlagak seperti lelaki. Riwayat daripada Imam Ahmad. Maknanya ada beberapa riwayat dalam hadis yang lain yang jelas menerangkan kepada kita bahawa sebenarnya Allah Ta'ala memang melaknat kumpulan ni. Tuan-tuan ya, Allah Ta'ala melaknat mereka. Jadi laknat ni tuan-tuan dia bahaya. Allah Ta'ala boleh marah, boleh murka kepada mereka sampai kepada peringkat Allah Ta'ala boleh balas mereka dosa yang mereka buat tu dalam dunia. Itulah ada orang tulis-tulis lah dalam Facebook tuan-tuan kan. Kan hari tu ada satu orang lelaki jadi perempuan pergi Mekah. Tuan-tuan kan? Tahu tak? Saya sebut nama lah, tuan-tuan tahu kan? Dia kata dia perempuan. Dia pergi Mekah pakai telekung, dia masuk Masjidil Haram jadi perempuan. Masuk Masjid Nabawi. Lepas tu dia balik, dia kabur, tak ada apa pun. Kalau Allah Ta'ala marah kami, mungkin kami kena peti ke, kami kena kilat ke. Tak ada masalah pun, okey je. Kalau macam tu tuan-tuan, asal buat dosa je kena peti, asal buat dosa je kena kilat. Memanglah takut orang nak buat dosa. Sekali-sekala orang Ta'ala bantai lah. Sekali-sekala, bukannya mesti orang buat maksiat ni kena, mesti kan. Tapi di hari akhirat mesti kamu kena. Dunia kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk, kadang-kadang Allah Ta'ala tak tunjuk. Jadi dia macam mencabar Allah Ta'ala kan. Dia kata tak ada kena pun apa kami. Lepas tu dia pula sebut bab Covid itu, dia kata kami tak ada pun orang pondan kena Covid. Mula-mula dulu dia tak ngaku dia pondan. Dia kata dia perempuan kan. Lepas tu dia ngaku pula orang pondan tak ada kena Covid. Tuan-tuan ya. Tak kena Covid tuan-tuan, tapi sebab dia lah kita tak boleh pergi Masjidil Haram. Tuan-tuan kena ingat tu sama. Ya tak? Allah Ta'ala menurunkan bala-bala ni tuan-tuan atas dosa-dosa yang kita buat. Bila kita buat banyak dosa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala turun bala pada kita. Dan tuan-tuan mengaji apa? Dalam satu hadis Nabi kata apa? Apabila berlaku iza khaslata khamsata asyata khaslah halal biha al-bala. Bila berlaku 15 perkara ni tuan-tuan, berlaku 15 perkara dalam kehidupan kita ni, umat manusia ni, maka halal bagi kamu dibala Allah Ta'ala. Pandemik ni bala tuan-tuan. Wabak ni. Yalah, wabak Allah Ta'ala menyebabkan tuan-tuan yang patutnya boleh pergi Mekah tahun ni buat haji. Ada orang yang tapi tak ada orang Perak tuan-tuan ya. Dah pergi sampai ke Jeddah tu nak buat umrah tuan-tuan, tiba-tiba tak boleh masuk, patah balik. Ada kawan-kawan kita yang tuan-tuan dah seronok ya nak pergi, tiba-tiba tak boleh pergi. Ada yang dapat tawaran haji tahun ni, dah nunggunya tuan-tuan bertahun. Daripada 2008 dah tu daftarnya, nunggu tiap-tiap tahun pergi kursus. Tiba-tiba tak boleh pergi tuan-tuan kerana benda ni. Sebab apa? Antaranya tuan-tuan berlaku benda ni lah. Kemaksiatan berlaku menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan bala ni. Yang kita kena ingat tuan-tuan. Ya? Jadi sebab itu, dengan sebab mereka ni buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala secara jelas, secara terang, pergi pula Masjidil Haram, pergi pula Masjid Nabawi tuan-tuan. Lepas tu balik pula kata tak ada apa-apa pun kami. Akhirnya tuan-tuan, satu Malaysia tak boleh pergi haji. 32,000 tak boleh pergi. Tuan-tuan, ya? Jadi kalau tuan-tuan yang belum pergi kan, yang patutnya mungkin tahun depan pergi, kena tunda pula setahun lagi. Patut yang pergi tahun ni 2020, dia akan kena pergilah 2021. Tuan-tuan,
Yang dah berkursus 5-6 tahun tuan-tuan ya, dah ada rasa seronok nak pergi, tiba-tiba tak boleh pergi kerana benda-benda macam ni. Antaranya tuan-tuan ya, kemaksiatan berlaku menyebabkan Allah Ta'ala menguji kita tuan-tuan dengan perkara-perkara seperti ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala melaknat mereka ni. Tuan-tuan ya. Okey. Maksudnya wanita-wanita yang sengaja menyerupai lelaki di dalam keadaannya, maksudnya perwatakan dia, pakaiannya dan kata bicaranya. Perkataan dia, cakapnya, rupanya tuan-tuan, dan juga pakaian. Walaupun dia rupa lelaki, janggut rupa saya dah, rupa Tuan Haji Din, tapi pakai baju korong, tetap juga. Takkanlah orang perempuan kamu tak boleh beza lelaki dengan perempuan. Kamu tengok janggut. Kamu tengok janggut aku ni. Aku lelaki lah tapi pakai baju korong. Tapi kalau kain batik mungkinlah tak. Pasal kain batik ni kadang-kadang ada negeri yang orang lakinya pun pakai kain batik. Tuan-tuan ya, itu tak ada masalah lah. Ni tapi kalau memang pakaian tu memang sinonimnya ataupun orang kenal dia tu memang lelaki, pakaian ni pakaian perempuan, tak boleh. Macam orang perempuan, dia nak pakai baju Melayu sepasang, ada tengkolok semua atas. Tak boleh, pasal itu pakaian lelaki. Ya tak? Macam kita lah, nak pakai baju korong tadi, baju kebaya ke, tak boleh. Pasal itu memang pakaian yang telah dipakai oleh orang perempuan. Tapi kalau pakaian tu universal, itu lain. Unisex lah, tuan-tuan. Ya tak? Orang lelaki pakai, perempuan pakai. Contoh seluar. Orang lelaki pun pakai seluar, orang perempuan pakai seluar. Cuma orang perempuan ni dia jangan ketat lah. Ya dah. Begitu. Orang pakai seluar jean. Tuan-tuan ya. Dia itu unisex, dua-dua pakai. Tapi kalau dia memang menggambarkan perempuan, tak boleh. Orang lelaki tidak boleh pakai. Main-main di rumah boleh lah tuan-tuan. Ya dah. Bapak nak main dengan anak. Kan, anak duk cari bapak. Anak-anak kecil-kecil kan, dia pun pakai telekung bini dia. Kan, pakai telekung bini dia duduk atas tikus semayang kan. Anak pun cari mana bapak kan. Tengok ada dua telekung ni. Dia pun heran tak? Sebab dia nak main dengan anak. Itu lain cerita lah tuan-tuan. Tapi kalau dia pakai telekung pergi masjid, itu lain dah. Ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di zaman ini, betapa banyak wanita sengaja senang menyerupai lelaki. Maknanya memang tuan-tuan ramai kumpulan-kumpulan tu ramai. Daripada zaman dulu lagi lah, zaman saya belajar dulu tuan-tuan pun dah ada dah kumpulan ni. Mula-mula tu tuan-tuan saya duk ingat lagi lah, dia sama-sama saya tahun 1 tu, first year sama-sama. Masuk duduk satu floor dengan kita. Memang ada nampak lembut tu tapi tak ketara. Pasal dia duduk berkawan dengan orang lelaki, duduk sebilik dengan orang lelaki lah ni kan, tak ada masalah. Jadi jantan, keras, hello. Tapi bercakap tu ada gaya-gaya tu ada. Tu tuan-tuan ya. Tapi bila kita dah lama tuan-tuan kan, dah naik tahun 2, tahun 3 tu, kita tengok udah lain dia. Cakapnya apa semua sebab dia dah jumpa grup dia. Yang ni kita sebut tuan-tuan ya, bila dia jumpa grup dia, dia akan jadi lain. Itu yang kita kena jaga-jaga tuan-tuan ya. Dia tak akan ada cerita nak kahwin, tak ada. Bila orang cerita kahwin, janganlah, geli dia kata. Aku pun perempuan, macam mana aku nak kahwin dengan perempuan? Dia kalau dia bercakap sama-sama dia tuan-tuan, dia panggil orang tu perempuan tu, padahal orang tu lelaki. Hei perempuan, dia kata. Padahal yang tu lelaki, dia pun lelaki. Dia panggil orang tu perempuan. Tuan-tuan ya, itu kita sebut. Kalau kita nampak, kita kena usaha tuan-tuan untuk nak cegah. Anak-anak kita ke, kamu keluarga ke, kalau tuan-tuan macam bekerja ada anak-anak buah kita kan. Ini kita kena, maknanya kita kena cari jalan tuan-tuan untuk nak yang termampu oleh kita untuk cegah benda ni. Tuan-tuan sebab dia benda ni dilaknat. Sebab bila dilaknat Allah Ta'ala ni bukan pada dia saja. Dia akan memberi tempias kepada kita atas kemaksiatan itu tuan-tuan. Sebab itu ada hadis man ra'a minkum munkaran falyuqli Allah SWT. Yang sangat dikhawatiri sekali mereka akan termasuk ke dalam golongan ini. Maknanya mula-mula saja seronok-seronok pakai, akhirnya dia jadi kumpulan yang
yang kita sebut tadilah. Lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dulu ada orang Malaysia kan? Dia lelaki tuan-tuan. Dia kahwin dengan lelaki. Saya tak ingat nama dia, Adam ke apa nama. Dia kahwin dengan orang lelaki tapi dia kahwin di luar negara lah. Dia kahwin di gereja tuan-tuan, di apa nama ni? Di tempat perkahwinan derma lah tuan-tuan. Lelaki dia tu pakai baju Melayu. Elok sampingnya. Kahwin dengan lelaki yang pakai kod. Tuan-tuan, lelaki kahwin lelaki. Sebab adalah salah seorang daripadanya yang rasa diri dia tu perempuan. Padahal dia lelaki tuan-tuan. Ini yang takutnya. Ya, lelaki nak kahwin dengan lelaki. Perempuan pun sama, nak kahwin dengan perempuan. Kerana ada perempuan yang dia rasa dia tu lelaki. Tuan-tuan dulu kan ada kes di Malaysia pun berlaku. Ada lelaki ni, dia sebenarnya perempuan tuan-tuan. Tapi dia punya body dia, potongan badan memang macam lelaki. Rambut pendek, kasar, bercakap pun lu gua. Hui bercakap kan, tak ada macam perempuan. Orang perempuan mana nak bercakap lu gua ni? Ya tak? Lembutnya kalau orang perempuan yang sebenar tak. Ini dia bercakap kasar. Pakaian, naik motor, pakai helmet tuan-tuan. Tiba-tiba bila dia nak kahwin, dia nak kahwin dengan ada orang perempuan nak ke dia. Lepas tu bila nak kahwin, tengok IC, genap ujungnya. Nombor ujungnya genap. Tuan-tuan nombor ganjil ke nombor tuan-tuan tak perasan tu? Perasan ni tak? Kita nombor IC kita yang 4 belakang tu ganjil ujungnya. Kalau saya nombornya 5143. Tu tuan-tuan. Kalau rumah saya 5874. Dia 4 belakang tu menggambarkan lelaki perempuan. Kalau IC tuan-tuan tersilap, tuan-tuan pergi jabatan pendaftaran tukar. Takut tersilap kan? Jadi bila cek IC tengok, kamu jantan, kamu perempuan, macam mana nak kahwin dengan perempuan? Baru dia tahu orang yang dia cinta tu rupanya perempuan. Kerana apa? Perwatakan, pakaian, cara bercakap tuan-tuan. Ya? Sebab suara ni memanglah tuan-tuan kan. Tu dia memang kata yang lain-lain ni boleh buat. Boleh tukar jadi orang lelaki boleh buang kemaluan jadi perempuan. Boleh suntik jadi ada buah dada. Tuan-tuan boleh buang misai-misai semua ni, makan ada benda lah dia makan tuan-tuan. Ada ubatnya, dia makan jadi licin. Kadang-kadang licin lagi pada orang perempuan tu. Kulit dia tu licin lagi daripada orang perempuan. Sekarang ni kan banyak kan ubat-ubat boleh dimakan tuan-tuan. Tapi bila bercakap jantan juga. Jantan bercakap tu susah. Esok kalau ada orang boleh buat ni tuan-tuan, banyak dapat duit. Ya tak? Boleh tukar cakap tu. Jadi bunyi macam perempuan sebiji tak? Jadi tak boleh tuan-tuan ya. Jadi maknanya bila mereka saja main-main, bercakap, lenggok macam tu, jadi lelaki, jadi perempuan, akhirnya takutnya dia akan masuk kumpulan ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mar'ata talbasu labsatar rajul war-rajulu yalbasu labsatal mar'ah. Ni tuan-tuan, hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala melaknat, mengutuk wanita yang memakai pakaian lelaki dan lelaki yang memakai pakaian wanita. Maknanya dia bukan jadi wanita, dia hanya pakai pakaian pun Allah Taala kutuk. Allah Taala laknat. Tu tuan-tuan ya. Macam saya kata tadi, kalau nak main-main di rumah tu lain ceritalah. Ya tak? Tuan ya, orang lelaki nak pakai kain batik di rumah tak apalah. Ya tak? Hari tu apa nama? Masa zaman Covid awal-awal tu kan, bantai demo pakai baju kelawar. Dia pakai duduk diam-diam sorang-sorang di rumah, lantak kamu lah ini ambil gambar pula, jadi tak boleh lah. Sebab dah disebarkan kepada orang lain. Dia dah jadi memakai pakaian yang memang dikhususkan untuk wanita. Kalau baju kelawar lelaki boleh. Ada baju jubah yang tuan-tuan beli di Arab tu kan. Ya, macam tu lebih kurang ya. Itu baju kelawar lelaki nama tu, tapi dia tak kelawar sangat lah.
kecil lagi kelawar tu. Kan? Tapi baju tu tuan-tuan sekarang dekat Mekah tak boleh pakai dah tu. Kalau kita pergi Mekah, kita kena pakai baju dalam ataupun pakai baju lain, sarung dia. Kalau baju itu je sarung pergi masjid, tak bagi demo dah. Boleh kena kena denda tuan-tuan, kena compound apa nama tu, berapa adalah bayar dia, 300 ke 30 rial ke. Kalau polis tangkap kita pakai baju macam tu, tak ada baju dalam lah. Kalau ada baju dalam apa semua, itu tak ada masalah tuan ya. Jadi kita sebut tadi dilarang memakai sebab Nabi SAW menyebut dalam hadisnya begitu. Dilarang memakai pakaian yang memang orang perempuan punya. Tuan-tuan ya. Dengan tujuan apa-apa tujuan pun. Bukan dia nak jadi perempuan pun. Dia saja nak pakai. Tak boleh tuan-tuan ya. Tambah lagi kalau kita kata tadi ditonjol-tonjolkan di khalayak, divideokan, diambil gambar, tak boleh. Walaupun tujuan nak sonok-sonok main tuan-tuan, dia tetap berdosa ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila wanita memakai pakaian yang dipakai oleh lelaki dan berlagak seperti orang lelaki dengan pakaiannya yang serba sempit, yang kelihatan jelas badannya, maka demikian itu dia sudah menyerupai lelaki. Pakai baju orang lelaki kan, orang lelaki kadang-kadang baju dia ketat, dia pakai jadi ketat. Orang perempuan kan, nampak dia punya bentuk badan, maka di situ haramnya. Tu tuan-tuan ya. Tapi memang orang perempuan pun memang baju dia memang ketat dah. Tak payah pakai baju lelaki, tapi baju ketat itu dah haram juga. Dia pakai baju perempuan, t-shirt lah. Memang baju tu perempuan punya lah, baju perempuan tapi ketat, dia tetap haram juga. Pakai baju apa? Kebaya, ketat, tuan-tuan ha? Walaupun pakaian tu dia pakaian perempuan tapi dia ketat, tetap juga haramnya. Tuan-tuan ya. Okey. Maka demikian itu dia sudah menyerupai lelaki dan dia sudah berhak menerima kutukan daripada Allah dan Rasulnya. Bila dia pakai pakaian lelaki tu, orang perempuan ni dia pakai pakaian lelaki, maka dia boleh dilaknat, dikutuk. Sebab dia menyerupai orang lelaki dari sudut memakai pakaiannya. Sebab itu kita sebut tuan-tuan, ialah kalau budak-budak tu lain cerita. Budak-budak kecil dah, umur baru 3, 4, 5 bulan, setahun, 2 tahun. Kadang-kadang pakai baju tu meh-meh perempuan, orang kata dah, baju macam perempuan lah, erak perempuan. Sebab dulu masa dia mengandung tu tuan-tuan, dia memang teringin anak lelaki, anak perempuan contoh dah. Pergi dekat scan, pergi jumpa doktor apa nama buat scan tuan-tuan ya. Mengandung 5-6 bulan pergi scan. Doktor kata macam perempuan ni pasal tak nampak Angry Bird-nya. Tuan-tuan ya, tak nampak. Sebab dia kata kalau lelaki ni tuan-tuan, selalunya dia punya bacaan tu hampir 90% lah betul. Doktor baca, scan, nampak Angry Bird-nya, doktor berkhabar, baby boy lah ni. Bolehlah beli baju warna biru. Kan? Kalau tak nampak ni, tak berani nak kata. Tapi memang dia tu mengharapkan anak dia tu perempuan. Bila doktor pun kata, saya pun tak boleh nak bagilah dia punya jantina ni. Tak boleh nampak, dia kata. Sebab mungkin masa tu budak tu pusing ke belah ni ke, tak nampak lah dia punya birdnya. Tuan kan? Jadi, ayah, mak pun memang teringin anak perempuan. Dia pun kata, ini memang perempuan lah pasal doktor tak nampak. Belilah baju pink. Berebel-rebel berapa dekat tangannya. Sekali anak lahir-lahir, lelaki. Nak buang sayang, tuan-tuan, pakailah juga. Walaupun baju tu baju perempuan, tak adalah masalah di situ sebab dia masih budak lagi. Tapi kena jagalah, jangan sampai besok dah besar pun sebabkan nakkan anak perempuan, pakaikan juga yang lelaki dengan pakaian perempuan. Itu kita salah, kita yang mendidik dia jadi perempuan. Ini pun berlaku tuan-tuan dalam masyarakat. Sebab mak bapak ni dia punya insting dia tu, masa dia mengandung tu memang dia nak anak perempuan. Sekali lahir-lahir tuan-tuan lelaki. Bila lahir lelaki, dia nak anak perempuan kan. Jadi insting ibu tu macam ada dekat anak. Tu yang anak tu dia walaupun dia lelaki, dia jadi macam
nak jadi ke perempuan kan, lembut dan sebagainya, sebab mak tadi. Sebab tu maknanya kita ni tuan-tuan kena, kalau lelaki anak kita tu, kita kena didik dia jadi lelaki. Jangan bagi dia main anak patung, bagi dia main bola ke senapang ke main robot tak. Sebab didikan tu daripada ibu bapa sebenarnya. Bila nanti tuan-tuan, bila dia dah pergi ke sekolah, baru nak dididik oleh guru dia, dah umur 7 tahun 8 tahun, dah susah. Masa tu baru nak cikgunya nak suruh main bola, nak suruh. Jadi dia daripada kecil tu, mana mak bapak ni kalau anak lelaki, didiklah cara anak lelaki. Tu tuan-tuan, ya tak? Tu yang Nabi ajar kita apa? La'ib waladaka sab'an. Mana main-main dengan anak kamu ketika umurnya 1 hingga 7 tahun. Main-main tu maksudnya diajar dia tuan-tuan permainan yang kalau dia lelaki, kalau dia perempuan. Itu disebut dalam kitab bagaimana mendidik anak dalam Islam tu. Bila sudah umurnya 7 hingga 14, adib dia kata dah, didik anak kamu tu. Adib dia ajar. Kalau kamu lelaki ni, kalau kamu perempuan ini, diceritakan kepada dia tentang lelaki macam mana, perempuan macam mana. Ni kita dah cerita dulu. Jangan anak kita dapat tahu benda-benda berkait dengan lelaki dan perempuan daripada orang lain, tuan-tuan. Tuan-tuan lah kena cerita. Ya tak? Kita ada anak lelaki yang umur dah nak balik. Dia pun kadang-kadang, iyalah tuan-tuan, maaf cakap lah kadang-kadang, ya tak? Dia di sekolah ustazah mengajar. Iya. Dia tanya, ustazah, macam mana balik ya? Kamu tanyalah pak kamu. Ustazah nak cerita dia malu. Nah, kadang-kadang anak perempuan tuan-tuan, dia diajar oleh ustaz. Kan? Masa umur dia nak balik tu, dia dah 6, kata 1, dah 5 kan. Dia ajar oleh ustaz. Dia nak tanya ustaz bab haid ni, ustaz pun malu nak jawab, dia pun malu nak tanya. Jadi ibu bapa lah, kita lah kena cerita benda tu. Keadaan ni macam mana, macam mana kamu tak boleh nak tunjuk kamu punya kemaluan pada siapa, pada ni dan sebagainya. Kamu tak boleh bergaul cara macam ni kan, dengan orang lain. Kita tu kena ajar tuan-tuan, kena didik mereka. Dia nak tanya ustazah dia malu. Nak tanya ayah tak nak cerita bab tu. Lala dia tak tahu benda. Ya tuan-tuan, saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu. Ada satu kes kan, 4-5 orang tuan-tuan. Bukan seorang dua, 4-5 orang. Ketika dia pergi nak masuk tentera tuan-tuan, orang ni nak masuk tentera kan, dia kena buat check body semua tu. Dia kena buka segala pakaian dia. Ditengok oleh doktor tu, belum sunat. Tuan-tuan, ada 5-6 orang lah dalam banyak-banyak tu. Dia orang cerita lah, ada dengan satu, kebetulan masa tu ada satu ustaz, dia pergi berceramah di situ. Masa-masa minum tu, dia cerita benda tu. Dia kata ada anak-anak kita yang pergi cek nak masuk askar ni, yang Islam, bukan yang kafir lah, cerita lah. Yang Islam ni tuan-tuan, bila cek body tu, belum sunat. Bila orang tanya, bukanlah mana pada tahun yang sama, maknanya tahun ni ada seorang, tahun depan macam tu ada 2 orang tu yang belum bersunat. Jadi bila tanya, kenapa kamu tak sunat lagi? Dia kata apa? Tak ada pun mak bapak saya cerita. Tuan-tuan, dia salahkan mak bapak dia. Sebab mak bapak dia tak pernah nak kabur. Kamu anak lelaki kena bersunat. Jangan kata tuan-tuan, takkanlah teruk menor apa itu, tak tahu langsung. Ada orang macam tu, dia tak tahu. Pasal tak ada siapa nak cerita kat dia, mak bapak pun tak ambil hal dan sebagainya. Jadi tu kita sebut tadi tuan-tuan, dari sudut berpakaian ini tuan-tuan ya, maknanya bila orang lelaki, dia mesti makai lelaki, jangan makai pakaian perempuan. Dan peringkat awal tadi, masa kanak-kanak kecil tu lain cerita. Tapi seeloknya maknanya masa itu dah kita telah mendidik mereka. Yang lelaki, jadikan dia lelaki. Yang perempuan, jadikan perempuan. Biar dia kasar tak apa tuan-tuan. Dia nak panjat pokok, biar dia panjat. Cuma kita ajar je. Jangan kita kata, jangan panjat, nanti kamu jatuh. Ajar dia panjat. Kamu kalau nak panjat macam ni, ini ranting yang nak patah, jangan pijak. Panjat. Biar dia jadi anak jantan tuan-tuan. Ini jangan panjat, duduk elok-elok, jangan kena air hujan, nanti kamu demam. Lama-lama anak jadi lembut tuan-tuan. Pasal tak boleh nak main kasur-kasur ni. Mak bapak terlalu sayang kat anak dia. Kalau anak jantan, biar ke dia lah tuan-tuan. Biar dia main benda-benda yang macam kita dululah tuan-tuan. Tak ingat masa dulu? Masa tuan-tuan kecil dulu, tak ingat? Makan pagi, lepas tu keluar, lebur.
Balik makan tengah hari, tuan-tuan. Makan tengah hari, semayang itu kalau semayang lah. Kalau tak semayang, makan tengah hari lebur, tuan-tuan ya tak? Maghrib lagi baru datang pergi masjid. Itu pun pasal masjid ada makan juga. Tuan-tuan. Mandi sungai lah, itulah, buat tangkap ikan lah kan. Semua kita tahu benda tu, tuan-tuan. Pergi masuk, apa nama ni, pergi benda mengagur lah. Mengagur ikan, seluk dalam apa? Dalam lubang, tuan-tuan. Tarik keluar ulur. Ya tak? Cuba tuan-tuan hari ni orang suruh seluk lubang tu. Taubat aku tak seluk dah, kata. Ya tak? Masa dulu tuan-tuan seluk. Pasal apa? Itulah tuan-tuan, nak jadi anak jantan. Ini tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Lama-lama tuan-tuan, apa yang dia boleh, dia main anak patung di rumah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, makanya orang yang macam ni tuan-tuan ya, yang memakai pakaian yang berbeza jantina tadi dilaknat dan dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Dan kutukan ini juga akan menimpa suaminya. Kalau isteri yang pakai tadi, pakaian lelaki tu, maka Allah Ta'ala kutuk isterinya dan kutuk suaminya. Laknat tu, tuan-tuan ya. Dan kutukan itu juga akan menimpa suaminya jika dia menyuruh isterinya berpakaian seperti itu. Ataupun ia rela isterinya berpakaian seperti itu dan tidak mencegahnya. Tuan-tuan, kita suami ya tak? Na'udzubillah lah tuan-tuan, anak perempuan, isteri ya. Jangan bagi mereka tuan-tuan berpakaian seperti orang lelaki. Kalau nak pakai t-shirt tuan-tuan, biar t-shirt tu tutup sampai lengan-lengannya tuan-tuan. Ini passion hari ni tuan-tuan kan. Maaf cakap lah tuan-tuan ya tak? Pakai t-shirt orang perempuan tangan pendek. Lepas tu pakai sarung lengan tu. Sarung lengan ya, tahu sarung lengan tu? Yang apa ke namanya? Apa? Handsock. Handsock ke? Tak tahulah tu. Kalau dalam tabung haji tuan-tuan, masa kita kursus tabung haji, memang digalakkan bagi perempuan yang buat umrah dan sebagainya, buat haji, dia digalakkan memakai sarung lengan tu. Dia dah pakai telekung, dia pakai sarung lengan. Bila kalau contoh, katalah contoh masa dia tawaf, dia istilam di Hajarul Aswad tu kan, Bismillahirrahmanirrahim, dia angkat tangan kan, keluar ni dia masih ada sarung tu, maka tidak dikira dia membuka auratnya. Tu. Sebab itu digalakkan memakai. Kita panggil stongan. Kalau panggil kaki, kita panggil stokin kan. Tangan ni kita panggil stongan. Tak tahu dia mau panggil tabung haji punya penceramah tabung haji ni, gelarannya itulah stongan. Tak tahulah, tapi ceritanya itulah tuan-tuan ya. Pakai baju tangan pendek, lepas tu pakai stongan ni, sarung lengan tu tuan-tuan ya. Itu dikira tidak menutup aurat. Tuan-tuan ya. Dikira tidak menutup aurat. Kalau isteri kita yang pakai, kita rela ataupun kita biar, maka kita berdosa. Kita pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata tuan-tuan, kutukan itu ya, akan menimpa suaminya yang membenarkan isterinya atau merelakan isterinya berpakaian seperti itu dan tidak mencegahnya. Sebab suami itu wajib berusaha untuk meluruskan isterinya supaya taat ia kepada perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhkannya daripada melakukan dosa dan maksiat sesuai dengan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Maknanya tuan-tuan, bagi seorang suami ini kewajipan kita lah. Sebab itu masa kita nak kahwin tu tuan-tuan kan, agama suruh pilih apa? Pilih perempuan yang solehah kan? Pilih perempuan yang ada agamanya, senang dididik dengan agamanya tuan-tuan. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita tidak berdosa. Bila isteri kita buat benda-benda ni tuan-tuan, kita tak larang, kita tak cegah, kita berdosa. Na'udzubillah. Kita ni bagus tuan-tuan ya tak? Ke masjid, rajin, orang tak bagi pun nak datang juga. Masa zaman 3 orang mula-mula Covid dulu tak? 3 orang je pergi masjid, dia marahnya jawatan kuasa, dia nak datang juga. Bila orang dah bagi 12, nama dia tak masuk juga dalam 12 tu.
Marah juga tuan-tuan. Saya hari tu masa sembahyang Jumaat yang 12 orang tu tuan-tuan. 12 orang kan. Pilih demo 12, masuk nama saya. Saya datang masjid, 12 orang. Ngam-ngam 12. Tiba-tiba ada orang datang, 2-3 orang datang pula nak sembahyang. Polis ada situ. Dengan polis kena maki. Tuan. Jangan main tuan ya. Marah dia, apalah tak boleh dah berapa bulan ni. Siapa yang nak nanggung dosa Khmer ni? Tak boleh sembahyang Jumaat tuan-tuan. Bukan senang dalam sejarah hidup tuan-tuan ni. Bukan saya saja tak nak sembahyang. Tak boleh. Selama hari ni dah orang boleh sembahyang, kita tak nak sembahyang. Bila orang tak boleh, nak pula. Tu yang heran tuan ya. Jadi alhamdulillah lah sekarang dah boleh dah penuh balik kan, walaupun masih ada jarak dan sebagainya. Itu apa nama ni? Siap anak-anak murid kita lah. Demo dah balik semua tapi duk tanya dalam ni, dah tanya dalam WhatsApp lah. Kan? Kalau sepatutnya kita boleh sembahyang Jumaat. Kan? Contoh apa nama? Dah sekarang ni dah boleh lah. Maknanya kalau masjid tu besar dia boleh macam kalau masjid tuan-tuan berapa 100 boleh. Apa? 115. Boleh 115. Tapi ada lagi tak boleh datang kan? Jadi demo ni tanya tuan-tuan. Ini orang dah pergi ramai ni ustaz. Kami tak boleh pergi lagi. Tak boleh masuk pasal jawatankuasa tak bagi kata dia kerana dah penuh masjid. Sebab ada masjid yang dia ikut giliran kan. Dia panggil surau ni 20 surau. Dia macam-macam lah. Ada yang first come first serve. Itu lain cerita. Siapa datang awal dapat masuk. Itu yang baru minggu lepas. Masa yang baru ni apa nama tu, okey lah tuan-tuan, hari ni ada 100 lebih boleh masuk, okey lah tiket. Masa 40 tu saya datang tuan-tuan 12.30. Ingatkan awal ada datang kan 12.30. Pergi-pergi tuan-tuan nombor 40. Saya pun tengok orang yang nombor 1 12 1 minit. Awal datang. Harapnya demo tu yang 12 1 minit tu besok bila dah boleh datang juga 12 1 minit. Takut yang datang 1.15. Masa tak boleh tuan-tuan nak datang awal ya. Itu yang kita takutnya tuan-tuan ya. Jadi maknanya suami ni tuan-tuan nak balik kepada kita kitab kita ni, kena menjaga isterinya. Sebab itu agama kita ni tuan-tuan menyuruh kita memilih orang perempuan ni kan. Nabi kata apa? Tunkahul mar'atu li arba'. Nabi kata kahwinlah kamu, nikahlah kamu dengan perempuan ni dengan sebab 4 benda. Pertamanya kerana harta dia, 5 liha, harta dia. Kalau kita dapat orang perempuan ni, tuan-tuan mak bapak dia kaya kan, untunglah dapat perempuan orang kaya, ada semua, kereta, rumah kita masuk, kata dia basuh kaki je. Betul? Tuan-tuan. Sekarang ni tak payah basuh kaki, pakai ini je, hand sanitizer je masuk. Tuan-tuan ya dah. Kemudian li hasabiha, keturunan dia. Nabi suruh kamu nak kahwin ni pilih orang yang keturunan baik. Kan mungkin anak tok imam ke, anak tok bilal ke, anak orang masjid lah tuan-tuan, anak orang bagus ya dah. Dan yang ketiganya kerana kecantikan, li jamaliha, kerana cantiknya. Cantik ni cerita subjektif lah tuan-tuan ya dah. Orang jangan kita tanya orang kalau kita nak, tapi tuan-tuan pun dah tak nak dah kan. Pasal dah kahwin dah, apa lagi naknya. Kalau budak muda boleh kita khabar lah. Kamu kalau nak kahwin, kamu suka budak perempuan tu, bagus ada 4 yang kita sebut tadi, kahwin dia. Tak payah tanya orang. Kamu tengok dia tu lawa je dah. Itu menyebabkan nanti kita tak kahwin dengan dia. Dia kata lawa juga tapi tahan tapi tak tahan tu. Tuan ya. Dan yang keempat kerana agamanya. Lidiniha lah. Kahwin perempuan ni kerana 4 ni. Bila ada 4 ni tak dapat 4-4, baguslah. Dapat anak orang ada reta tuan-tuan, kebun durian ni lah. Musangkingnya banyak, tuan senang kita bukan durian. Tak payahlah pergi bertawar-tawar ada. Keluar dalam Facebook, beli durian 4 kilo, isinya sekilo je. Lepas tu marah pula macam mana jual orang ni. Beli durian dekat Malaysia, orang yang beli orang Melayu, orang Malaysia, lalu harganya Yahudi kata dia mah. Ya dah, nak buat macam mana tuan-tuan? Kahwinlah dengan orang ada kebun durian. Ada, kita kata ada harta, ada keturunan yang bagus, ada kecantikan dan ada agama. Dapat 4 ni, perfect lah tuan-tuan. Tapi kata Nabi, kalau pun tak ada,
Fazfar bizatiddin, pilih yang beragama. Sebabnya apa tuan-tuan? Yang ni kita sebut. Dia menyebabkan tuan-tuan tak berdosa nanti. Kalau kita pilih ikut suka kita tuan-tuan ya tak? Nanti bila kita kahwin dia tak nak dengar cakap kita pula, kita berdosa tuan-tuan. Yang baik kita tuan-tuan, itu saya kata tadi, pergi masjid sembahyang begitu begini, tapi isteri tuan-tuan buat dosa. Bila isteri buat dosa, kita tak tegur, kita pun nak marah-marah ke isteri kita, nanti tak dapat musangking. Ya tak? Tak apalah, tak payah tegur. Anak orang kaya tuan-tuan, sebab itu dalam Islam kita cerita dulu, bila nak kahwin ni tuan-tuan tak, dia kena sekufu, bukan sepupu. Sepupu boleh juga kahwin, ni sekufu. Sekufu ni mana lebih kurang lah. Jangan orang tu terlalu kaya. Kalau dia kaya, kita pun kaya, okey, boleh tahan. Kalau dia perempuan ni kaya, kita orang miskin tuan-tuan ya tak, nanti duduk rumah dia susah hati ya tak. Kita nak tengok EPL Liverpool lawan tak, dia nak tengok sehati sejiwa ke apa ke. Kita pun tukar, ni nak tengok Liverpool ni, TV siapa? TV saya ke TV awak? Tanya. TV awak lah, TV awak bawa sini. Akan jadi bodoh suami ni tak. Pasal apa? Pasal kita sebut tadi, sebab harta tu. Maka sebab itu tuan-tuan, walaupun tak ada harta dan sebagainya, agama tu kena ada. Itu yang pentingnya. Sebab dia akan menyelamatkan rumah tangga ni tuan-tuan. Dia mendengar cakap kita, dia mendengar nasihat kita tuan-tuan ya. Okey. Jadi masa pun dah nak habis dah tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita perhabiskan sikit lagi dah tuan-tuan ya. Maknanya dia kata wajib bagi suami menuruskan isterinya supaya taat kepada perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhkan segala maksiat berdasarkan kepada hadis ayat Al-Quran daripada surah Tahrim. Kata firman ini, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu daripada dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Maknanya kita ni tuan-tuan suami, itu tanggungjawab kita. Kena jaga isteri kita daripada melakukan dosa. Sebab Allah Ta'ala perintah pada kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Kita lah tuan-tuan suami. Bukan suami dijaga oleh isteri. Suami menjaga isteri dia daripada melakukan benda-benda yang tak betul. Tuan-tuan. Tapi kalau mungkin ada benda yang isteri kita lebih apa kita panggil dalam konteks hari ni, lebih dominan lah daripada suami ya tak? Contoh macam mengemas rumah contoh. Kita nak letak sini pasu bunga ni, isteri kata tak cantik bang letak macam ni. Kita pun tengok dia letak, oh cantik sungguh. Tak apalah, benda-benda macam tu tak apa tuan-tuan ya tak? Kita pun janji dengan isteri, malam ni lepas kuliah ustaz, kita pergi keluar makan tom yum contoh. Kedai mana? Kedai ni. Pergi kedai ni tutup. Yalah. Kita pergi kedai tu tak sedap lah isteri kata. Kita pergi kedai lain. Isteri kata cadangkan pergi ke Sri Iskandar contoh. Kita pun mana boleh awak isteri kena dengar cakap suami. Kan? Contoh. Mana yang tu tak ada masalah lah. Dia berkait dengan benda-benda agama yang suami bertanggungjawab atas isteri, kena jaga yang tu. Sebab kita menuruskan, membetulkan jalan isteri kita tuan-tuan. Kalau tidak, kita nanti yang berdosa. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kita ni bulan depan. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.